Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, kerana menjadikan kita daripada orang Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima di akhirat kecuali agama Islam. Hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam dialah agama para anbiya dan mursalin daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi di dunia ini yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama selain agama Islam. Walaupun berbeza syariat Nabi ini daripada Nabi-Nabi yang lain, maka syariat para anbiya berbeza, tetapi agama mereka sama, iaitu agama al-Islam. Maka alhamdulillah, kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang Islam. Juga alhamdulillah kerana kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummatu al-marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah, wal ummatu al-mukarramah, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan selawat di akhir zaman. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara ini sentiasa penting di setiap waktu, penting di setiap tempat, di bila-bila sahaja, di setiap zaman, amat penting membaca zikir dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di akhir zaman, zikir dan selawat ini menjadi lebih penting dan lagi diperlu oleh orang Islam, dibaca dan dilakukan oleh orang Islam. Kerana zikir dan selawat ini membawa cahaya kepada hati kita. Dan di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberitahu di dalam bulu-bulu bahkan ratus-ratus hadis bahawasanya di akhir zaman akan berlaku banyak fitnah, yang mana oleh fitnah itu keadaan dan suasana manusia semua dan orang Islam menjadi banyak ada kegelapan dan hati berkeras, gelap, kutur dan lalai. Qala ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, telah dekat, maksudnya telah dekat hari kiamat. Iqtaraba lin-nas, telah dekat untuk manusia hari kiamat, atau hari yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berada di dalam keadaan lalai dan berbaling. Mereka terbaling daripada agama dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, padahal telah dekat hari kiamat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya itu keadaan manusia di dunia ini di akhir zaman. Keadaan mereka lalai. Apakah yang berlawan dengan lalai? Zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai manusia, sebetulnya kerana dekatnya hari kiamat, kerana dekatnya hari muhasabah kamu, hari hisab kamu, hari
hari kiamat yang akan jadi, kerana dekatnya hari kiamat akan jadi, sepatutnya kamu wahai manusia menjadi orang berzikir, bukan orang yang lalai. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegur manusia, kerana di akhir zaman, di umat yang terakhir, di zaman dan masa yang dekatnya akan berlaku hari kiamat, tetapi mereka masih lalai dan ghaflah. Dan ayat ini turun sebelum 1400 tahun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegur manusia, kenapa masih lalai? Bagaimana dengan zaman kita? Lagi harus kita tidak menjadi lalai, bahkan kita harus sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita membaca sedikit mengenai simatu hadzal asr, yakni sifat-sifat zaman kita ini. Apakah tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab ulama agama berkata, tanda-tanda hari kiamat ada dua jenis. Ada tanda baik, ada tanda tidak baik. Maka dengan mempelajari tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, apa faedah kita mempelajarinya? Supaya kita mencari manakah tanda-tanda yang baik di akhir zaman, maka kita harus memegangnya dan beramal dengannya. Dan manakah tanda-tanda yang buruk yang disebut oleh Rasulullah SAW akan berlaku di akhir zaman, kita jauhkan diri kita dan kita lindungikan diri kita daripada sifat itu, supaya kita tidak menjadi sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Kerana tanda-tanda hari kiamat bukan hanya berlakuan kepada dunia sahaja, berlakuan yang besar dekat dunia sahaja. Bahkan banyak sifat, sikap, akhlak, perangai yang ada di dalam diri manusia itu sebagai tanda hari kiamat. Maka kita sebagai manusia yang berakal, sebagai orang Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena cari, kita kena belajar. Adakah kita ini, akhlak kita, sikap kita, adat kita termasuk di dalam tanda-tanda hari kiamat yang baik ke atau yang tidak baik? Kalau yang baik, alhamdulillah, kuatkanlah sifat itu di dalam diri kamu dan teruskan. Tetapi kalau sifat itu tidak baik, Rasulullah pernah sebutkannya, dia antara tanda-tanda hari kiamat dan akhir zaman dan zamanul fitnah, dan sifat itu ada di dalam diri kamu, maka hendaklah kamu membersihkan diri kamu. Bersihkanlah diri kamu daripada sifat itu, supaya kamu tidak menjadi antara tanda-tanda hari kiamat yang tidak baik. Na'udzubillah.